Dalam keadaan yang tergamam itu, pandangan tidak berubah. Masih tertumpu ke arah Syed Hamid Al-Haddad yang terkial-kial cuba bangun. Baru saja separuh berdiri, rebah ke bumi. Sepasang kepala lututnya bagaikan tidak berfungsi. Tidak mampu mengimbangi tubuh yang agak berisi itu. Lelaki berdarah Arab Melayu itu tidak kenal putus asa. Mencuba dan terus mencuba. Dan lelaki separuh baya amat gembira dengan kegagalan yang terjadi. Wajahnya membayangkan kepuasan. "Jangan seksedia," jerit pemandu sekuat hati dari dalam kereta. Jeritan itu tidak diendahkan. Lelaki separuh baya itu bagaikan tidak kisah dengan kami. Matlamat utamanya ialah Syed Hamid Al-Haddad. Dalam usaha yang tidak putus-putus itu, akhirnya Syed Hamid Al-Haddad dapat berdiri dengan sempurna. Boleh melambaikan tangan ke arah kami dan melihat langit petang dalam keredupan matahari yang kian menurun ke kaki langit. Lelaki separuh baya yang tersentak dengan keupayaan Syed Hamid Al-Haddad segera membuka baju dan melemparkan ke atas rumput. Baju dalam yang melekat di tubuhnya sudah berlubang-lubang dan koyak terutama di bahagian ketiak. Lelaki separuh baya bersuara lantang. Dia melepaskan satu sepakan kencang ke arah muka Syed Hamid Al-Haddad. Andainya sepakan itu mengenai sasaran, pasti 2-3 batang gigi bercerai dari gusi. Telinga boleh pekat dan hidung berdarah selain dari muka lebam dan bengkak. Dalam keadaan yang belum bersedia, Syed Hamid Al-Haddad secepat kilat bergerak ke kanan, merebahkan tubuh atas rumput dan menggolekkan badannya ke arah pedu pokok arah tua yang ada di situ. Kerana sepakan tidak mengenai sasaran, lelaki separuh baya terdorong ke depan, tidak dapat mengawal gerakan kaki dan badan lalu tersasar ke arah batu gunung yang sejak berabad berada di situ. Dadanya terdampar ke batu. Dahinya yang terhantukkan batu mengeluarkan darah, mengalir ke kelopak mata dan seterusnya menelik ke pipi kiri dan kanan. Buat beberapa ketika lelaki separuh baya tersadai di situ, memeluk batu gunung dan tidak melakukan sebarang serangan terhadap Syed Hamid Al-Haddad yang tertiarap atas rumput. "Tamat bersedia, Tuan Syed memerlukan pertolongan," kata Datuk. Bila saya menoleh ke arahnya, Datuk sudah pun membuka pintu kereta dan sebelah kakinya sudah pun memijak tanah. Tindakan Datuk mendorong saya dan pemandu membuka pintu kereta. Datuk lebih pantas bergerak. Dalam beberapa detik saja, kami sudah terpisah agak jauh darinya. Langkahnya secepat kilat mendekati Syed Hamid Al-Haddad yang terlentang merenung langit dan awan gemawan. Sebab saja saya dan pemandu mempercepatkan langkah, sayup-sayup terdengar bunyi deru enjin motosikal. Kami buat tidak kisah. Bila bunyi deru enjin makin lama makin dekat, kami terpaksa berhenti melangkah dan saling berpandangan. Datuk bagaikan tidak terusik dengan bunyi deru motosikal. Dia terus duduk bertinggung memicit-micit buah betis Syed Hamid Al-Haddad. Bunyi enjin motosikal terus menguasai suasana sekitar. Hati saya mula berdebar dan merasakan keselamatan diri berada dalam bahaya. "Hati-hati, Tama," satu ingatan dari pemandu. "Ya," saya anggukkan kepala. Kerana bunyi deru enjin motosikal semakin kuat dan dekat, serentak saya dan pemandu menoleh ke belakang. Kami mengalami kejutan buat sekian kalinya. Inilah motosikal yang mengekori kita tadi. Dari mana pula tiba-tiba muncul? Sepasang biji mata saya menyorot ke arah motosikal yang datang. Begitu juga dengan pemandu kereta Syed Hamid Al-Haddad. Nampak resah sungguh. Ekor matanya terus menjeling ke kiri dan ke kanan. Barangkali dia mencari sesuatu yang boleh dimanfaatkan sebagai senjata untuk melindungi diri. "Jaga diri kamu, pastikan tempat selamat bila kamu mahu melompat," dalam deru motosikal yang membingitkan anak telinga. Pemandu Syed Hamid Al-Haddad masih sempat menghamburkan nasihat. Ingatannya itu saya balas dengan anggukan. Dalam keadaan yang serba terdesak dan terhimpit itu, saya langsung tidak memikirkan tentang diri Datuk dan Syed Hamid Al-Haddad. Apa yang difikirkan ialah bagaimana untuk menghadapi dua insan berjaket hitam yang menunggang motosikal. Motosikal Honda 500cc yang dinaiki oleh dua insan berjaket hitam meluru laju ke arah kami. Bagi mengelakkan diri dari dilanggar, saya melompat ke kiri dan jatuh dalam pedu pisang hutan. Pemandu melompat ke kanan dan tercampak dalam lopak tanpa air. Kedua-dua penunggang motosikal ketawa melihat saya dan pemandu terkial-kial mahu bangun. Rasanya aku kenal mereka, itu yang dikatakan oleh si pemandu bila saya menghampirinya. Ada kesan bengkak di kening kirinya.
Mungkin dia terhantuk benda keras. Kerana bimbang motosikal yang dinaiki oleh dua lelaki berpatah balik untuk melanggar kami, saya dan pemandu mencari tempat berlindung di balik rerumpun pepokok renyik. Apa yang kami duga tidak berlaku. Kami bukanlah sasaran pilihan mereka. Sasaran utama mereka ialah belakang Datuk yang sedang membungkuk merawat Syed Hamid Al-Haddad. Tok, mereka datang. Sepenuh tenaga saya menjerit. Secepat kilat Datuk menoleh ke arah motosikal yang meluru laju ke arahnya. Menyedari dirinya dalam bahaya, Datuk pun mengubah taktik membantu kawannya. Kalau pada awalnya, dia mahu mengurut sepasang kepala lutut Syed Hamid Al-Haddad supaya berfungsi dengan baik, kemudian memapah kawannya ke kereta. Kerana terdesak, rancangan yang disusun terpaksa ditukar. Dengan sisa-sisa tenaga tua yang masih ada, Datuk mengheret Syed Hamid Al-Haddad ke pangkal pokok kabung. Perubahan taktik yang Datuk lakukan secara automatik membantu rancangan dua orang penunggang motosikal Honda 500cc itu. Mereka mahu menangkap Syed Hamid Al-Haddad dengan cara melanggar dari sebelah kiri. Kegagalan itu membuat kedua-dua lelaki itu marah. Lebih-lebih lagi bila melihat Datuk dan Syed Hamid Al-Haddad tidak berganjak dari pedu pokok kabung. Seiring dengan bunyi enjin motosikal yang amat bising, mereka mengelilingi pokok kabung berbelas-belas kali. Datuk dan Syed Hamid Al-Haddad tetap bertahan di situ sambil berzikir mengingati nama Allah. Menyedari usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil, enjin motosikal dimatikan dan ditinggalkan di tempat lapang. Sungguh mengejutkan bila lelaki yang terkapar di batu dan berdarah di dahi terus bergabung dengan kedua-dua lelaki yang baru turun dari motosikal. Mereka terus bergerak serentak menuju ke arah Datuk dan Syed Hamid Al-Haddad. Mereka mahu membunuh Datuk saya. His, pemandu juihkan bibir sambil gelengkan kepala. Saya cemas dan bimbang. Nyawa Datuk dalam bahaya. Tengok, mereka menuju ke arah Datuk saya. Itulah yang saya lakukan bagi meyakinkan pemandu. Apa yang saya katakan memang benar. Saya tidak berbohong. Si pemandu masih bersikap dingin, tidak bersedia untuk membantu saya. Tama, muka pemandu yang berdahi luas saya tatap. Sebenarnya, mereka tak minat dengan Datuk kamu yang tak ada apa-apa. Mereka tak kenal Datuk kamu, Tama, sambung si pemandu dengan air muka yang selamba. Saya yang selama ini mengagumi kehebatan Datuk merasa terhina dengan kata-kata yang diluahkan oleh si pemandu berdahi luas. Renungan yang bertakung dengan kemarahan dipancarkan ke wajah si pemandu yang masih belum melakukan sesuatu terhadap majikannya yang tersepit. Maafkan aku, Tama. Aku tahu kamu marah. Bukan niat hati aku mahu melukakan hati kamu. Aku cakap perkara yang benar. Tiga manusia laknat tu mahu menangkap Pak Syed Hamid. Penjelasan yang membuat saya mengkedutkan kening dan dahi. Barangkali pemandu berada di pihak yang benar. Tetapi, dia masih belum bertindak. Masih berdiri di kiri saya. Belum melakukan sebarang tindakan untuk menolong Syed Hamid Al-Haddad. Barangkali dia memerlukan pertolongan dari saya. Timbul persoalan dalam hati. Kalau memerlukan pertolongan, dia harus bertindak terlebih dahulu. Itu keputusan hati saya. Kamu tahu kenapa mereka mahu menangkap Pak Syed, Tama? Saya gelengkan kepala. Sebab mereka tahu orang yang diburu seorang jutawan dan dermawan. Kali ini, saya tidak memberikan sebarang reaksi. Sama ada menggelengkan kepala dan berkata sesuatu. Perasaan sungguh tidak tenteram. Itu yang terkeluar dari mulut bila lelaki setengah payah berdarah dahi memisahkan diri dengan dua lelaki berjaket hitam. Lelaki berdarah di dahi datang ke arah saya dan pemandu. Orang itu datang ke arah kita, kata saya. Kerana tidak menerima jawapan, saya segera menoleh ke arah pemandu di sebelah kiri. Dia sudah tiada di sisi. Cukup pantas dia bergerak meninggalkan saya menuju ke arah lelaki berdarah dahi. Lelaki itu sudah bersedia menanti kedatangan si pemandu yang tidak dapat mengawal perasaan. Langkah kedua-duanya cukup kencang dan bersemangat. Akhirnya, langkah mereka terhenti serentak bertentang mata, bertentang wajah. Macam cerita koboi, bila hero berhadapan dengan musuh satu lawan satu. Ada rasa cemas dan gementar menguasai rongga dada mereka berdua. Saya menunggu penuh rasa dabar. Siapakah yang akan membuka langkah pertarungan di bawah langit petang menjelang senja? Tengkuk siapakah yang patah? Tempurung lutut siapakah yang bakal retak 1000 sambil merintih kesakitan?
Hei manusia laknat, menolong kamu tak ubah macam menolong anjing tersepit, jerkau si pemandu. Serentak dengan itu, selangkah dia melangkah ke depan, menerpa kencang sambil melepaskan penumbuk sulung ke muka lelaki berdarah dahi. Tumbukan yang kencang bersama lompatan, tepaan, harimau menangkap kijang, istilah yang digunakan dalam ilmu tenaga dalam campur persilatan. Harimau melindung anak, yang tepat dihalakan ke pangkal leher, berjaya ditepis oleh lelaki berdarah dahi. Ternyata lelaki itu bukan tangan kosong. Tidak berbekal gusi, dengan lidah dalam mempertahankan diri. Pergelangan tangan si pemandu dapat ditangkap lalu dikilas ke belakang yang dituruti dengan satu tendangan padu. Si pemandu tergolek di bumi, merintih kesakitan. Lelaki yang berdarah dahi, lelaki separuh baya, menerkam ke arah pemandu yang berguling-guling di bumi menahan kesakitan. Dengan pantas lelaki berdarah dahi mengangkat kaki kanan dan bersedia untuk melepaskan satu hentakan padu ke dada pemandu. Saya tahu hentakan itu boleh mematahkan tulang rusuk. Kalau kena pangkal bahu sebelah kiri, boleh mengakibatkan mati badan sebelah secara perlahan-lahan. Menyedari bencana yang bakal dihadapi oleh pemandu Said Hamid Al-Haddad yang juga rakan baru saya, secara tiba-tiba hati jadi panas dan marah. Dan secara mendadak suatu kekuatan baru tumbuh dalam diri. Dera batu mesti diselamatkan sebelum dia jadi lebih teruk. Kamu ada kemampuan menghalang perbuatan lelaki laknat itu? Terngiang-ngiang suara halus di cuping telinga. 2-3 kali ungkapan itu diulangi oleh suara yang sukar dipastikan suara siapa dan dari mana suara itu datang. Darah saya tersirap. Cabaran itu harus dijawab. Demikian saya membuat keputusan. Bismillah. Selesai mengucapkan kata penuh hikmat itu, tanpa membuang masa walaupun sedetik, saya pun membuka langkah, mengatur tapak, 1, 2, 3 sambil mencari tempat selesa untuk mengatur serangan. Saya juga menghitung dan mengambil kira, bahagian tubuh yang mana wajar dilepaskan tendangan ataupun tumbukan padu. Biar penumbuk dan tendangan yang dilepaskan dapat memberikan kesan teruk tetapi tidak membawa maut. Setelah dihitung dan dikaji buruk baik untung ruginya, saya pun segera menerkam bersama lompatan dan tendangan kuda biang. Dalam hitungannya dibuat, tendangan kaki kiri akan hinggap di bahu kanan. Beberapa detik berikutnya akan disusuli dengan penumbuk kencang, tepat menghina pangkal belikat kiri. Bila semua yang dirancang dapat berjalan seperti apa yang diingini, pasti lelaki berdarah dahi tidak boleh bangun untuk membalas serangan yang saya lakukan itu. Aduhai, apalah malangnya diri ini. Apa yang dirancang tidak menjadi kenyataan. Lelaki separuh baya, berdarah di dahi, panjang akal bicaranya. Langkah gerak dan percaturan sendiri dapat dibacanya. Di saat tumbukan dan tendangan menghampiri sasarannya, kira-kira dalam jarak setengah kaki, lelaki berdarah dahi menggerakkan tubuhnya 3 inci ke sebelah kiri. Dan sepasang tangannya terlalu pantas menyambar telapak kaki kiri saya sekuat hati. Sakitnya bukan kepalang. Sendi pangkal paha rasanya bagaikan tercabut. Begitu juga dengan bahagian-bahagian sendi yang lain. Tulang temulang dirasakan patah remuk. Tubuh terasa melayang ke kanan. Tetapi, mata masih sempat melihat lelaki berdarah dahi berdiri bercekak pinggang merenung ke arah saya yang melayang di udara. Sekujur tubuh saya tercampak kepada senduduk putih bercabang 5. Salah satu daripada cabang senduduk itu mencucuk perut. Nasib baik tidak tembus. Kalau tembus sudah tentu perut bertabur di tanah. Baju pembalut tubuh habis koyak rabak. Kulit perut bergaris dan lebam. Seluruh kekuatan saya kumpul untuk bangun. Hasilnya, saya dapat duduk. Bila berdiri, saya terus jatuh bergolek. Tulang kering dan paha tidak mampu menampung badan saya. Dengan tenaga yang masih tersisa, saya merenung sayu ke arah pemandu Said Hamid Al-Haddad. Dia sudah berjaya duduk tetapi masih gagal untuk berdiri. Tama, gergendang telinga dapat menangkap suaranya yang separuh keras. Sebagai jawapan, saya hanya menganggukkan kepala. Kamu parahkan Tama, macam tadi. Saya hanya mengangguk. Pandangan saya mula berpinah-pinah. Lelaki berdarah di dahi masih bercekak pinggang, berdiri macam tadi. Tama, aku dah tak sakit lagi. Sayup-sayup terdengar suaranya lagi. Pandangan tadi kabur, bentuk tubuh pemandu tidak dapat dilihat dengan jelas. Begitu juga dengan lelaki berdarah dahi. Permukaan bumi rasa bergerak, tubuh terasa berpusing-pusing.
Apa yang dilihat semuanya nampak sama-sama dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lubang hidung terasa pedih. Ada cecair yang keluar dari situ. Telinga terus berdesing dan ada cecair yang keluar. Sukar untuk dipastikan sama ada air atau darah. Saya kehabisan tenaga lalu menelentangkan tubuh ke dada langit. Tidak tahu berapa lama saya terpana terpisah dari keadaan sekitar. Apa yang pasti, ketika mahu menggerakkan kaki kanan, terasa sakit yang amat sangat. Allahu Akbar, sebaik saja kata itu terpancut dari mulut, telinga saya boleh menangkap bunyi deru angin. Mata boleh melihat langit, awan dan pokok dalam keadaan yang normal. Lelaki berdarah dahi tidak kelihatan berdiri di tempatnya. Cecair yang keluar dari lubang hidung dan telinga, segera saya raba dengan telapak tangan. Darah hidung dan telinga bersatu di telapak tangan. Cemas seketika, bagi memastikan apakah darah masih keluar berterusan. Lagi sekali lubang telinga dan hidung diraba. Darah tidak keluar lagi. Saya cuba bangun, macam tadi, masih gagal. Bahagian pinggang terasa amat sakit. Dalam keadaan yang serba tidak kena dan menjadi itu, secara spontan saya teringat Datuk pernah menggunakan daun senduduk putih untuk menghilangkan rasa sakit sendi dan pinggang.